bila kita bersama. Ya. Alamak. Zat. Hari. Kenapa macam pernah sampai kampung ni, Fiona? Ya, alah rupanya banyak dah berubah. Zat, kejap. Besarnya bagasi awak. Banyak Mestilah 80% makanan, 20% je pakaian. Memang Zat. Apa kata kita ambil gambar dulu? Boleh. Jalan-jalan. Selfie. Kita dapat Okey. sama-sama Sini, kan okey. balik kampung. Okey, pusing. 1, 2, 3 di Alright. kampung halamanku. Yeah. Fiona, Ya. tahulah bersemangat wajah bekerja. Kenapa? Kampung halaman tiba-tiba lah set borak kopitiam. Alah. Ni penonton kita ada sini. Apa macam? Selamat pagi kepada semua penonton borak kopitiam hujung minggu. Semangat luar biasa ni Fiona. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan minggu pertama sama-sama kita diberikan peluang untuk merentas negeri. Kita dah boleh balik kampung dan sebagainya. Betul. Ingat semua orang, masa sebelum kita nak balik tu, buat saringan RTK terlebih dahulu. Betul. Kita buat saringan RTK sebab apa? Supaya kita tidak membahayakan orang kampung. Okey? Dah boleh merentas. Tolong bertanggungjawab. Okey, kita tak nak dah terlalu banyak serius-serius sangat. Jom dah kita happy. duduk, Belum Zat. mentas lagi. Kita masuk dulu Okey. Kita letak beg tepi. Ya ampun Zat, Okey. punyalah besar bagasi ni ya. Kena besar. Seperti semangat yang besar juga. Baik, jadi kepada anda yang sedang menonton kami, alright, di TV, jangan lupa anda juga boleh saksikan kami secara live di Facebook. Dekat Facebook ni best tau. Sebab apa? Sebab Fiona ni rajin baca komen. Betul, sebab saya nak tahu apa pendapat anda semua. Ya. Sambil-sambil dekat situ kan, selalu kita borak dengan host, dengan kawan kita dekat sini saja. Apa kata kita baca sikit komen anda. Betul. Mungkin anda ada pendapat, ada isu-isu yang ingin kita bawakan dekat TV pun boleh juga. Letakkan saja di ruangan komen yang ada dekat bawah tu. Sangat-sangat senang. Betul. Tapi Fiona, alang-alang kan kita pagi-pagi pun kita dah semangat, dah siap kemas beg dan sebagainya kan. Kita nak balik kampung kan. Ya. Tapi kawan-kawan kita, penonton-penonton kita pun ramai juga balik kampung. Betul. Tak silap Zack, kita punya kawan kita ada sediakan video kompilasi orang balik kampung. Betul. Jom sama-sama kita saksikan. Eyes kinetic after 1 year tadpole. Sayang ini. Kasihnya ibu membawa ke surga. Kasihnya saudara masa berada berkorbannya. Assalamualaikum semua. Anak-anak cucu Opa. Opa di sini sihat, tak ada merisaukan. Dan sebentar lagi Opa nak pergi makan dengan sifat syahadat. Dan Opa nak umumkan ni besok boleh rentas negeri. Datang jumpa Opa. Terbaik. Koi, itu power Opa. Opa, saya salute Opa. Jangan lupa datang jumpa Opa esok dah boleh rentas negeri, okey? Betul. Okey, baiklah. Saya pasti anda semua yang ada di rumah tertanya-tanya apakah kes baharu yang kita telah catatkan. Mungkin ada di kalangan anda yang terlepas pandang. Betul. Ini dia kita nak bagi tahu anda setakat semalam nombor yang telah kita catatkan adalah sebanyak 7,420 kes baharu. Dan kalau anda lihat, ini adalah angka yang lebih sikit berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Jadi syabaslah kepada anda semua. Teruskan kekalkan disiplin anda semua, jaga SOP, dan bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi dos kedua, silakanlah. Sebab apa, Fiona tahu ada kawan Fiona yang belum lagi dapat vaksinasi yang kedua. Jadi cepat-cepat kita habiskan kita punya orang kata vaksinasi tersebut. Betul. Dan ini anda semua boleh lihat betul jumlah peratus mereka yang telah mengambil vaksin. Jadi kalau kita nampak hijau-hijau ni
kira nak kata positif lah Fiona. Betul. Sebab tu kita pun dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Sebab tu kita sekerap ingatkan, walaupun dah boleh rentas, banyak kelonggaran yang telah diberikan, tapi tidak bermakna kita 100% selamat. Ini tanggungjawab harus diletak pada diri sendiri dan orang sekeliling kita. Tahap keprihatinan tu harus ditingkatkan. Wajib Betul. sebenarnya. Seterusnya, Fiona ada soalan nak tanya kepada anda semua. Tahu tak kenapa? Zack bawa bagasi yang begitu banyak, begitu besar. Okey, dimasukkan dengan begitu banyak makanan. Ya. Katanya 80% dekat dalam bagasi Makanan. tersebut adalah makanan. Betul. Kenapa? Tahu tak? Tak tahu. Biar Zack bagi tahu. Ni nak bagi tahu. Zack meraihkan dengan kita punya topik hari ini. Makanan antarabangsa, makanan pedas. Yes, betul. Makanan antarabangsa, makanan pedas. Okey? Jadi bila sebut tentang makanan ni, sebab tu anda semua boleh lihat selain daripada kita boleh rentas negeri, tapi sebab topik makanan. Itu kita hype tu luar biasa kan. Jadi kepada anda mungkin ada sebarang trivia ataupun info yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, pastikan anda kongsikan bersama dengan kami di ruangan chat di Facebook. Alah, macam mana ni Zack? Saya punya idea dah terliur-liur dah. Tak apa, biar bertakung dalam mas ni. Sebab tu kita pakai mas. Sebab Zack cakap makanan pedas. Fiona tak boleh dengar makanan pedas ni. Bila sebut tentang makanan pedas, memang automatik air liur semua meleleh. Cakap pasal makanan pedas, ini kita pun ada sediakan trivia makanan pedas di dunia. Jom kita sama-sama saksikan. Siapa di antara penonton yang suka makanan yang pedas-pedas? Nak tahu apa makanan yang terpedas di dunia? Ditabalkan sebagai kari yang paling pedas di dunia, ia adalah inspirasi unsur British dan Asia. Kari ini mengandungi 10 jenis cili yang dikatakan mampu menyebabkan seseorang berhalusinasi akibat kepedasan melampau. Amboi, sampai macam tu sekali ya. Makanan India sememangnya dikenali kerana rasa pedas dan penuh dengan rempah ratus. Menu yang berasal dari wilayah Goa ini dikabarkan mampu membuatkan lidah si pemakannya pijar seperti terkena api. Antara bahan yang digunakan adalah ciri Butjolokia, iaitu salah satu cili yang terpedas di dunia. Dengan nama pun dah seram, makanan ini dianggap makanan membunuh diri. Kepak ayam yang berasal dari Amerika Syarikat ini menjadi menu pembuka selera dengan kombinasi sos pedas, empingan cili dan ditabur dengan cili potong. Agak-agak siapa yang berani makan kepak ayam ini? Wow. Agak-agak siapa yang berani makan kepak ayam ini? Kalau sebut pasal ayam, saya teringat penerbit kita. Kokok. Dia memang, kalau ayam dia memang suka. Tapi pedas ni saya tak pasti lah. Tapi kan, bila kita sebut tentang pedas dan cili kan, tahu tak, cili tu sebenarnya ada macam-macam baka, macam-macam jenis. Dan kalau kita nak measure ataupun kita nak ukur tahap kepedasan tu, dia ada dia sendiri punya unit. Unit dia adalah Scoville, kita panggil. Kalau saya salah, betulkan saya di ruangan komen. Scoville. Tapi saya sukalah bila kita sebut tentang cili kan. Yuna, nak panggil Yuna. Ya, Fiona pernah dengar tak? Fiona pernah dengar tak? Apa tu orang kata kecil-kecil cili padi. Betul. Kan sepatutnya kalau fikir logik, makin besar makin pedas lah. Ini dia makin kecil makin pedas. Betul. Kan? Kalau anda ada perangai yang suka mengatah cili, cuba anda kongsikan apa pengalaman anda selepas itu. Sebab apa tahu? Zack pernah dulu makan yang apa tu mi segera yang pedas tu, yang pernah viral satu dunia. Zack makan kan. Lepas tu Zack buat challenge dengan adik Zack tau. Makan tu lepas tu makan dengan cili padi, cili orang panggil apa? Cili burung. Zack makan mi tu lepas tu makan dengan cili padi juga. cili. Betul. Tapi itu pun rasa tak pedas lah. Jadi bila tengok trivia tadi pun rasa macam beringin lah. Tak ada masalah. Betul Lepas ni kita buat challenge lah Zack. Boleh? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau ada challenge dekat set Borak Kopitiam, kita buat sama-sama. Tapi saya tak boleh seorang kena dengan Fiona. Okey, boleh. Rasanya Fiona punya Scoville level adalah 10,000 macam tu lah. 10,000 Rasanya tak apa. Tak apa, kita check. Kita check belakang kamera. Macam mana nak check belakang kamera? Kita kena rehat dulu. Kejap lagi. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Anda semua yang ada dekat rumah, kongsikan bersama kami di sini. Cili apa yang menjadi kegemaran anda? Jangan cakap cili sos, tepuk nanti. Zack kenal tahu berapa jenis cili yang ada? Okey. Cili merah, cili padi, cili hijau. Betul lah. Itu jenis-jenis cili lah.
Cuma tahap kepedasan tu kita ni tak adalah pakar. Dia tak adalah pula dekat Instagram tu Zack tulis Zack American pakar cili. Tak ada lah. Kan? Tak apa. Zack jangan risau. Saja je nak tanya Zack. Musik-musik Fiona ni semenjak makin hot ni. Kejap lagi ni. Sekarang ni Fiona akan bersama, Fiona dah bawakan seorang tetamu. Tapi tak adalah dekat sini. Ada di atas talian bersama dengan kita untuk kita kenali jenis-jenis ataupun baka-baka cili. Oh, boleh tanya dia lah? Boleh, straight. Alright. Sekarang ni jadi bersama dengan kita di atas talian. Kita ada Muhammad Afiza Akib dari Kuching, Sarawak. Orang Sarawak ni. Hello. Ya. Hai. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Encik Afiza ni merupakan seorang jurutera sebenarnya, kan? Oh, dia jurutera. Sebenarnya jurutera. Dan memang mempunyai hobi menanam cili, betul? Ya, betul. Ya, Fiza, nak tanyalah sejak bila menanam cili ni dan macam mana boleh rasa minat? Adakah atas dasar minat makan dari cili? keturunan-keturunan ke apa ke atau diri sendiri tu yang suka makan pedas tiba-tiba rasa walau jurutera pun jurutera lah, aku nak tanam cili. Cuba boleh kongsikan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Afiza dari Kuching, Sarawak. Okey. Berkenaan dengan penanaman cili ni, sebenarnya saya mula bertanam menggunakan kaedah fertigasi. Bermula pada tahun 2015. Yang tu permulaannya tu saya tak tanam lagi yang cili-cili terpedas ni. Cili geronong. Saya cuma tanam yang cili seperti cili besar dan cili padi itulah. Tapi bila saya try cili padi tu, berminat dengan kepedasan tu yang kita rasa tercari-cari mana yang lagi pedas yang kita boleh dapat rasakan. So saya terjumpa ni lah dengan satu posting dari YouTube yang kita tahu yang mana terdapat cili terpedas dunia. So tu yang saya cuba cari. Saya dapatkan biji benih tu dari US dan bawa ke Malaysia. Alhamdulillah berjaya dihidupkan dan berbuah dengan berjayanya lah di bumi Kuching, Sarawak ya. Cik Hafiza, apa tu? hebat. Yang gambar-gambar kita tengok tadi di Fiona, Cik Hafiza punya tempat tu. Okey, jadi sebenarnya kan sekarang ni Fiona rasa nak tahu ada berapa jenis ataupun baka cili yang ada di kira kebun Cik Hafiza ni. Okey. Saya untuk pengetahuan, saya pernah menanam sebanyak 16 jenis cili. Sebagai cobaan lah. Tapi yang setakat ini yang saya simpan sebagai koleksi dan komersialkan lah adalah 5 jenis. Yang mana untuk market tempatan dan untuk saya buat sebagai market luar daripada Sarawak yang mana di Semenanjung dan Sabah lah. So setakat ini yang saya simpan adalah 5 kategori iaitu cili super hot dan hot yang termasuk yang terpedas di dunia inilah. Cik Hafiza, ada kita punya penonton bertanyakan dekat media sosial ni. Dia tanya, apa tu Cik Hafiza ni daripada Sarawak. Cik Hafiza duduk Sarawak, memang sesuai tanam cili ke ataupun dia boleh tanam kat mana-mana je? Dia ikut tanah ke macam mana ke? Kalau dia ikutkan, dia memang ikut iklim. Dia ikut iklim juga sebab ada sesetengah customer saya yang bagi tahu dia cuba tanam cili geronong ni atau cili terpedas ni. Dia cuba tanam dekat Semenanjung. Ada yang hidup tapi tak berbuah, ada yang tak nak hidup terus. Ada yang hidup tapi pedas dia tak mengena, masih tak sesuai. Berkemungkinan itu adalah faktor iklim atau faktor penjagaan lah yang kena jaga betul-betul. Tapi kalau diikutkan iklim di Malaysia ni masih boleh menerima sebenarnya untuk penanaman cili geronong atau cili terpedas ni lah. Geronong Cik Hafiza, ini ke cili terpedas yang Cik Hafiza tanam tu? Sebenarnya yang gambar tadi tu adalah cili yang keluarga kedua terpedas, yang tu adalah ghost pepper. Tapi kalau nak tengok cili yang terpedas, dia ada tunjuk. Klasifikasi dia sendiri. Tengok dia punya structure dia. Ini yang paling pedas ni. Dia berkedut and then dia ada ekor dia sendiri. Betul ke Cik Hafiza dia terpedas di dunia? Cuba try masuk dalam mulut. Jahatnya Zack. Itu saya buat sekali je dalam hidup, tak nak buat lagi dah. Cuba kongsikan. Apa yang terjadi? Cuba kongsikan apa jadi? Dia perasaan dia tu kan, dia rasa macam terkejut. Ini dia feel dia tu terkejut kalau kita makan makanan yang paling pedas ni, tak pernah rasa pedas yang macam tu.
Muka terkejut dia, macam mana? dia terasa Muka dia terkejut. dari mulut dulu, dia dari mulut, lepas tu dia pergi ke ni, ke kerongkong ni kan. Kerongkong rasa terbakar ni. Okey, lepas tu pergi ke Lepas mana? tu Jangan dia pergi sambung. ke dada. Oh, dada. Okey, lepas tu dah. Ke Jangan dada, sambung. lepas tu pergi ke perut. Okey, dah. Lepas Perut tu tu dah. dia lama sikit. Dia tahan Perut tu berapa dia lama? lama sikit. Pedas tu dia tahan berapa lama? Oi, kalau dia ikutkan saya pernah try itu, dia sampai setengah jam tu dia tak tentu duduk. Kena cari benda yang melembutkan tu. Contoh dia macam susu atau makanan-makanan berlemak macam cheese tu. Yang tu baru dia hilang, lega cepat sikit. Kalau tak menanggung lah. Ya Fiza, nak tanyalah, bila menanam cili tu kan, kebiasaannya berapa lama kena tunggu untuk baru boleh kita petik cili tu? Okey. Kebiasaannya untuk menanam cili goronong ni, dia ambil masa 1 bulan untuk kita tanam dalam tray dulu. Yang mana tapak tray semayan lah, kita nak semai sebelum kita pindahkan ke mana-mana sistem lah. Kebiasaannya saya pakai sistem setigasi yang mana kita tanam dalam polybag. So untuk dari start kita tanam sampai kepada penuaian tu, dia ambil masa 3 ke 4 bulan untuk dia start kita harvest. Yang mana 1 bulan kita buang untuk penyemaian, lepas tu 3 bulan dari dia berbunga, berbuah sampai dia masak, dia matang. So 4 bulan adalah tarikh terawal untuk kita ambil tuaian matang lah. Encik Hafiza, kalau kita tengok kan, kebanyakan gambar yang kita tengok ni adalah cili terpedas dunia. Ada tak tanam cili-cili biasa? Cili-cili tempatan, cili kampung, cili padi? Ya. Ada juga yang tu saya buat untuk market tempatan sini lah. Saya hantar untuk dekat sekitar Kuching dan Semarahan ni lah. Cara So penanaman? saya pun ada tanam cili. Itu saya boleh, ini- kalau saya kenal Ini nasi- cili. Ni Fiona. Ini cili biasa ni. Ini semua orang kenal. Ini di Semenanjung pun dia famous. Ini Betul. cili kulai 461 ni. Oh, kenal dengan nasi Ya, kandak ni. 461. Hambuh nasi kandak satu, kerap sekali. Dia punya api. Cili ni paling laku bila musim buah-buahan. Contoh dia musim durian kan. Oi, orang memang paling minat ni dia buat makan dengan tempoyak. Cecah tempoyak tu kan. Oh, betul. Cara Memang penanaman? paling laku. Cara penanaman cili yang biasa ni dengan cili yang tadi terpedas dunia tu sama ataupun lain? Cara penanaman dia sebenarnya masih sama. Cuma yang kita kena adjust adalah dia punya tahap baja dia. Yang mana cili goronong ni dia memerlukan baja yang lebih banyak lah berbanding dengan cili tempatan ni kan, cili besar dan cili padi ni. So baja kita kena betul-betul kontrol. Lepas tu racun dia pun kita kena kontrol juga. Saya Fiza. Sebab Sebab apa? Sebab kalau dia ikutkan cili ni dia risiko penyakit dia memang banyak jugalah, tinggi jugalah. Kena tahu macam mana nak kontrol penyakit dia. Okey, ni sekarang ni yang anda sedang lihat ini video pemindahan anak cili mungkin yang tertanya-tanya kenapa pula Cik Hafiza ni bawa keluar daripada ni letak tempat lain. Bukan, dia pemindahan anak cili. Baik, Cik Hafiza nak tanya lagi satu. Macam tadi Cik Hafiza kata, selain Cik Hafiza tanam cili goronong ni kan? Ada juga cili tempatan dan sebagainya. Okey. Cili tempatan kita boleh buat jual. Ada nak masak dan sebagainya. Kalau cili terpedas di dunia ni biasanya buat apa? Untuk apa? Okey. Saya untuk cili terpedas dunia ni memang dia banyak kegunaan dia. Dia memandangkan dia pedas dia tu berkali ganda daripada cili tempatan tu kan. Kalau dibandingkan dengan cili padi tu, cili padi tu baru 100,000 SSU atau Scoville Heat Unit kalau kita panggil. Kalau cili goronong terpedas dunia ni, dia boleh cecah sampai 1.6 juta ke 2.2 juta. Yang mana 16 kali ganda atau 22 kali ganda daripada cili padi tu. So dia boleh digunakan dalam masakan dan penggunaan dia akan lebih sedikit. Yang mana berbanding dengan cili padi tu kan. So selain daripada untuk kegunaan masakan, dia juga boleh dibuat untuk, contoh yang saya buat adalah serbuk cili yang terpedas ni. Saya buat guna untuk serbuk. Serbuk ni ada orang yang boleh makan dan boleh mencoba dia untuk letak dalam mi, spaghetti, atau dia boleh dijadikan sos juga. Produk untuk sos pun saya ada buat juga. Sos ni dia feel dia akan rasa lebih mantap lah bila kita makan kan. Pedas dia tu lain. Pedas dia memancing sebenarnya. Kalau ada pedas ni, kalau orang minat dengan pedas ni, dia dah biasa makan pedas. Kalau tak ada pedas ni, dia tak selera makan dah sebenarnya. Betul. Itulah. Tapi kan kita nak tahu juga sebab dia sangat pedas. Macam mana dengan demand dia, penerimaan terhadap cili goronong ni? Goronong.
Ya, cili geronong. Kalau di market tempatan di Sarawak ni memang kita dah terkenal dengan masakan pedas lah. Contoh dia kita buat sambal ayam penyet ke, sos cili pedas ke, atau kita buat ni serbuk ni tadi ke. Selain daripada itu, pelanggan saya di Semenanjung juga dan Sabah bahkan untuk buat ni. Ada yang pernah customer saya dari Melaka, dia buat untuk masuk dalam kimchi. Kimchi. Dia bagi kepedasan untuk kimchi. Yang di Penang dia buat sambal pedas berapi. Dan yang di Selangor pun dia ada buat satu restoran tu, dia buat khas memang kicap dan sambal untuk menu kedai dia sebagai specialty. Okey. Itu yang dia pakai. Alright, Cik Hafizah. So demand dia memang cantik. Okey. Di seluruh Malaysia. Sekarang ni, Cik Hafizah ada dekat taman Cik Ya. Hafizah kan? Ya. Okey, boleh tak bawa kita pusing-pusing dekat taman tu? Nak tengoklah juga Boleh. cili-cili boleh tunjuk-tunjuk. Boleh. Alright, mari, Saya boleh mari. bawa. So kita tengoklah antara variety. Ini antara pokok dia lah, sampai rebah dia, terlalu banyak buah dia kan. So yang kita tengok tinggi dia tu sampai ke bumbung. Ini bumbung ni. Ini Cik Hafizah memang Ini dia punya pokok usahakan sendiri ke taman ni? Ya, saya memang buat sendiri dekat. Ni adalah aktiviti hujung minggu saya lah. Kalau tak kerja, saya memang pergi ke kebun. Saya buat yang ni lah. Belakang saya buat rumah je kan? Nambah Belakang baikan, menuai. Ini. jadi semua benda memang sorang-sorang, buat sorang-sorang. Ada, saya juga dibantu oleh ahli keluarga saya lah. Adik saya bantu dengan cousin saya pun turut membantu lah. Sebenarnya dalam kan penjagaan pokok cili ni. Encik Hafizah, sangat saya nak tahu juga kan. Sebab mak saya cakap nak tanam, dululah saya berhasrat nak tanam cili, tapi mak saya cakap susah nak tanam cili. Awak tak boleh punyalah. Dari mana Encik Hafizah belajar nak jaga, nak tanam cili ni? Sebab kita tahu Cik Hafizah ni jurutera. Ya. Macam boleh belajar tanam cili pula? Power pula tu. Nampak macam jurutera ni banyak masa pula kan untuk bertanam. Okey, saya sebenarnya banyak mendapat ilmu berkenaan dengan penanaman cili ni adalah daripada uji cuba sendirilah. Nah, betul. Selain daripada rujukan dengan Profesor Google dan Profesor YouTube, kita boleh rujukan daripada sanalah. Faham. So tidak kesemuanya info yang kita tengok boleh pakai, tapi kita cuba dekat sini, kita eksperimenkan sendiri, tengok keadaan iklim kita macam mana, penyakit kita macam mana. So cara rawatan tu sepanjang tempoh saya bertanam dari 2015, saya tengok setiap kawasan tu berbeza penyakit. So racun dan baja tu yang paling kritikal kita kena jaga. Dua ni je. Betul. Baik, Cik Hafizah, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami dengan penonton Borak Kopitiam. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya Fiona. Alhamdulillah. Mungkin Cik Hafizah boleh kongsikan Facebook ke apa ke yang mereka boleh tengok tiba nak ambil cili tu. So boleh tengok dekat Facebook saya Muhammad Hafizah bin Akib dan juga di sini saya sentiasa kongsikanlah update atau aktiviti penanaman yang saya buat dekat di Kuching inilah. Selain daripada itu, untuk yang nak order contoh barang-barang cili segar atau serbuk dan juga sos, boleh dibuat melalui Shopee dan Lazada lah. Cuma cari IWH Agriculture Company atau type saja Carolina Reaper. Memang akan jumpa link yang boleh dibuat. Itulah pembelian melalui sana lah. Tapi apa pun saya tahu, kalau nak cari Cik Hafizah punya Facebook, gambar profile picture dia, anak dia dengan isteri dia dengan dia sendiri, semua pakai baju Liverpool. Ya, you'll never walk alone. Pandai betul dia. Okey. Okey, Cik Hafizah, terima kasih. Terima kasih Encik Hafizah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wow, saya sebenarnya kan rasa nak try lah cili keronong tu sendiri. Bolehlah nanti kita kontak dia, sudah dia hantar kat KL. Yes. Tapi Zack tahu tak, semalam telah terjadinya satu peristiwa. Apa dia? Peristiwa apa? Seronok. Semalam Fiona telah pun buat satu cabaran makan pedas Borak Kopitiam. Oh, ada rekod? Ada. Boleh Nak tengok tengok tak? ni? Boleh? Agak-agak ada orang nangis tak? Tak tahu. Jom kita tengok. Okey. Anda
sedang bersama dengan saya, Ratu Pedas. Dan hari ini, Fiona dah sediakan 3 jenis makanan pedas yang berbeza yang akan dipilih oleh 3 orang kawan kita. Kita telah sediakan 3 jenis makanan pedas. Pertama sekali, kita ada mi goreng pedas. Yang kedua, kita ada abalone sushi pedas ditambahkan dengan wasabi. Dan ketiga, kita ada sambal hijau. Jom kita mulakan cabaran pedas borak kopitiam. Let's go. Jom kita jemput peserta kita yang pertama, Farid. Okey, hai Farid. Farid, boleh tak bagi tahu kita tahap kepedasan Farid macam mana? Skala 1 dari 10, 7.5. Agak tinggi Okey, sekarang ni kita akan main cabaran makanan pedas. Okey, cabaran makan pedas. Dekat depan ni ada 3 jenis makanan pedas yang berbeza. Yang manakah menjadi pilihan Farid? Nombor 3. Okey, sila buka. Tada! Farid dapat mi goreng pedas. Okey, jom sama-sama kita tengok apakah reaksi Farid ya. Oh, tengok. This is actually very delicious. Oh, siap cakap delicious. Okey, dia punya skala tahap kepedasan dari 1 hingga 5. Berapa dia punya tahap dia? Saya bagi 2.5 sebab dia sampai 5 je kan. So, tak pedas sangat. Pedas sangat, tapi still ada pedas sedikit lah. A hint lah. Okay. Peserta kita yang kedua iaitu Irfan. Selamat datang ke cabaran makan pedas borak kopitiam. Irfan, tahap kepedasan Irfan macam mana? Kalau dikira 1 sampai 10, saya mungkin 6. Fuyo. Okey, Irfan, sekarang ni kita ada makanan pedas di hadapan. Sila pilih yang mana menjadi pilihan Irfan. Okey, sila buka. Tada! Sambal hijau. Okey, jom kita cuba. Terkejut saya dengan reaksi dia. Okey, dia punya skala dia 1 hingga 5. Tahap kepedasan dia 0.5. Oi. Ini buat skala kita. Maksudnya memang langsung tak pedas untuk Irfan. Pedas. Langsung tak pedas. Baiklah, terima kasih Irfan sebab sudi join kami di sini di cabaran makan pedas borak kopitiam. Kini tiba giliran peserta terakhir kita. Mari kita jemput Fika. Selamat datang ke cabaran makan pedas borak kopitiam. Okey, Fika, bagi tahu kita tahap kepedasan Fika. Level dia berapa? Level dia jangan terkejut tau. 0. Makan pedas. Okey, tak sabar nak tengok. Fika pilih. Kita ada 3 makanan yang pedas yang berbeza. Sila pilih yang mana menjadi pilihan Fika. Okey. Boleh buka? Boleh, silakan. Abalone sushi ditambahkan dengan sedikit wasabi. Oh, okey, tak apa. I rasa I okey kot. Wasabi I okey lagi. Okey. Ya Allah, menggigit. I takut. Terus makan satu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Cuba Fika tengok kamera. Apa ni? Bukan saya. Okey, nampak gaya Fika boleh bercakap. Fika, dah tahap kepedasan sushi yang Fiona bagi tadi tu 1 hingga 5. Level dia berapa? 3.5. 3.5. Fuyo, sebenarnya not bad lah. Dia after taste dia tu yang pedas. Ini abalone yang spicy tu tak boleh lah. After taste dia tu memang pedas. Tapi kira okey lah, 3.5. Not too bad. Baiklah, terima kasih Fika. Thank you. Alright.
Come on. Nampak tak tadi? Alright. Diam kejap. Come on. Tak ada bukan sebab apa. Okey, kita terus terang lah kan penonton kan. Kita dah cakap pasal makanan pedas dan sebagainya kan. Okay, topik kita hari ni makanan antarabangsa dan makanan pedas. Baik, bila kita dah makan makanan pedas, kadang-kadang ada orang kata nak hilangkan pedas tu kena makan benda manis. Does it work for you? Yes. Pernah try Yes. Bagi Fiona tak jalan lah. Tak jalan tak apa. Sebab tu sekarang ni di studio bersama dengan kita, tamu istimewa kita ada Encik Afif Muhammad Haji dan juga Wan Noraimah Wan Nordin. Okey, kita akan membicarakan tentang manisan Arab. Yes. Okey. Pertama sekali kalau kita tengok dekat sini ada banyak jenis makanan. Okey. Adakah ini semua dikategorikan sebagai manisan makanan Arab? Ya. Sebenarnya ini semua manisan Arab. Tetapi pelbagai jenis dan pelbagai nama lah. Tapi semua manisan. Tapi kan saya nak berkongsikanlah dengan penonton dekat rumah kan. Mereka berdua ni sebenarnya suami isteri. Okey, mereka mengusahakan manisan Arab. Tapi dalam kehidupan sebenar mereka pun sweet. Saya jalan-jalan saya nampak. They both holding hands. Betul, mereka jalan pegang tangan kan. Sweetnya couple ni siapa? Rupa-rupanya wah, mereka pun membuat apa ni? Manisan-manisan memang kenalah. Okey, tapi kan ada satu makanan yang betul-betul membuat Fiona tertanya Yang ini di depan ni dikenali sebagai kanafe ataupun kunafa? Yeah, kanafe. Kanafe. This is Syrian accent, call it knafe. But this Egyptian accent, call it kunafa. So it depends of the country accent. So which one is the formal one is like kunafa. In the book you can find this is kunafa. Okay. Okay, but our accent is we call it knafe. Kanafe. Yeah. Okay, Afif. Yes. What is that you are putting? This is I put pistachio just for decoration. Okay, and this it's like a really nice taste with knafe. This is the pistachio. It's like called pistachio. Yeah. Okay. Yang dah dihancurkan lah pistachio sebagai dekorasi dan juga menyedapkan sikit lagi lah. Knafe. Jadi sebab macam Fiona tak pernah lagi tak pernah lagi makan. Dia apa? Kunafa. Kanafe. Knafe, kunafa is up to you. So how you want to? It's like which one is like more comfortable for you? It's okay. You can say both. No problem. When do we actually eat kunafa? Okay. So Arab biasa betan suka tu makan manis. Makan manis. Okay. Also especially it's like 11 makan lemak banyak. So sweet is like nice to cuci mulut. Yeah. Yelah macam pagi tengah hari kita dah makan banyak makan pedas. So petang-petang orang Arab ni dia suka makan manisan untuk mencuci balik. Also kalau you go ziarah or visit or something, you can just ambil sweet manisan, ambil with you to your friend. Bagi hadiah also can. So this also is like also for decoration. Is like dry. What is that? Apa tu? Rose. Rose. Yeah. So guys, biasa this kunafa or knafe is like must makan panas. Must makan panas. Ya, tak boleh makan sejuk. Kenapa? Sebab ada cheese dalam. Ada cheese belah dalam. Dia bercakap ada cheese kat dalam. Cheese memang favourite saya. Yeah, I hope now from the aircon the cheese is not already. Sebab dekat studio kita ada aircon. Harap-harap cheese tak beku lah. Kenapa? Tengok. Boleh tu kamera. Wait. Hold on. Kamera. Okay, go. Tarik. So it's normally. So like this, you can just enjoy full of cheese. Wow. So this is like call it knafe. Knafe cheese. Knafe cheese. Ini sedap ni. Still ada one step also. The last step is like can hold this. Okay, sorry. Okay, last step. Air gula. Air gula. So air gula to adjust the manisan, the sweet. So biasa Arab they put campur together. Okay, campur. Campur saja. So no, but for Malay we just let them enjoy. They add their own. It's like the sweet. Ini sedap ni. Okay. So now you can enjoy it. If you want to try, you can try now. Let me help you, Fiona. No worries. Yes. Okay, I can help you. You can try. Kenapa kunafa ni dihias ataupun diletakkan bunga ros dekat atas? Kenapa bunga ros bukan benda-benda lain? Bagi ekstra rasa.
So dia memang and sesuai also di decoration, kandungan. yeah, also. Sebab Arab selalunya kalau you jumpa mana-mana manisan Arab, selalunya dia punya signature rasa bunga ros dan pistachio. So kalau macam kita punya manisan Arab pun selalunya akan dihias dengan bunga ros supaya nampak dia punya merah tu. Guys, we need another version. Okay, you can put here, no problem. But I can help you. this Sabar Zaid, kita tengah live Oh, ni. ya. Jangan tunjukkan. Lah, ingat open lapar. house. Bukan open house ni. Okey, Zaid, kejap. Zaid tadi dah makan yang cheese punya. Apa rasa dia? Rasa dia luar biasa. Jangan cakap rasa Tak, cheese. betul. Memanglah kenalah rasa cheese. Dah makan berapa cheese. Tapi Afif cakap manis sangat kan. Tapi tak manis lah. Memang kena dengan rasa kita. Sebab dia tak asing kan. Sebab dia suka nak manis. Very nice, very nice. Sebab kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang memang Zack minat tau makan manisan Arab ni. Tapi kadang-kadang dia terlalu manis. But yang ni, dia memang laziz. Laziz. Memang kena lah. Tapi ini semua sebab Puan Emma ada QC kan? Ya, betul. Biasanya kalau makanan yang ada di kedai semua akan melalui saya QC. yang akan rasa dululah sama ada boleh ke tak diterima oleh orang Malaysia. Sebab saya tahu orang Malaysia, kawan-kawan saya lah, Melayu, Cina, India semua kurang sangat makan manis berbanding dengan Arab. Arab terlalu manis. So apa-apa produk baru saya akan buat research dulu, baru kita akan keluarkanlah. Okey, sebelah dah dah Zaid. Okey, the next one tadi tu apa rasa? Coklat lah. Memang crispy. Lepas tu ada dia punya texture soft dia sikit. Suka belah dalam tu coklat. Coklat pula tak kena kot. Banyak coklat dia. Jadi memang puas hati lah Zaid. Memang sedap. Memang sedap. So what about you? What you want to try? Okey, saya I don't know, maybe boleh recommend saya. I recommend. What is that? Apa tu? This you can call it Donita. Donita. Sejenis baklava Arab. Okey, inilah Donita, sejenis baklava Arab versi baru. Selalunya original you all nampak yang kat depan, tapi yang ni versi baru. Okey, sebab saya takut kan nanti gigi saya hitam-hitam. Jadi saya pilih yang ni. Yang ini apa ni? Disalutkan dengan It's okay. Coklat. Thank you. Coklat putih. Coklat putih. Dalam dia kita letak pistachio. Penuh dengan pistachio. Lepas tu skin of baklava lah. Kulit baklava dan atas dia bunga ros. Okey. Bunga ros. Izinkan saya cuba. Silakan. Sambil Fiona cuba tu, kita nak tanyalah Afif wa Emma, you both boleh jawab lah kan. Sebenarnya dalam dunia ni berapa banyak jenis manisan Arab yang ada? Ada banyak actually jenis Hundreds, thousands? It's not thousand, not going to be thousand, but maybe it's like 100. Ada masalah sini di Malaysia, tak boleh buat semua manisan Arab sebab ini the weather is wet. So it's not crispy anymore. So you must makan is like fresh. Okay. So kalau you pergi Arab Negara country, ya ada banyak. Lebih banyak semua yang like must cook, finish, makan terus. Immediately. Something like this. Sebab dia fresh kan. Dia masih panas lagi. Okey, yang tadi Fiona makan tu Sedap kan? sedap sebab boleh rasa setiap benda yang ada dekat situ. Macam ada dihiaskan dengan bunga ros. Betul-betul boleh taste the rose. Dia punya taste betul-betul taste Betul lah. Lepas tu ada pistachio dekat dalam. Memang setiap gigitan tu boleh rasa dia. Sedap. Dan dia punya kemanisan, betul dia tak semanis makanan Arab yang ada di luar. Memang sangat-sangat sedap lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Guys, let me introduce the product. What do you think? Okay, come on, let's go. So here is like all this call it bulbul or aishil bulbul. What means is this bird nest. Sarang burung. Boleh. Macam sarang burung gitu. This is like bird nest, sarang burung. Yeah, it's like so sarang burung. Delicious, it's crispy, and have also kacang or almond or gajus. So here ada banyak jenis bulbul, call it aishil bulbul, is like bird nest. This call it Donita. Okay. Here we have is like many type of baklava as well. Have some of them is like the pistachio, some of the cashews, and here is like call it finger. This baluria,
This also is like so delicious. You can try it. It's also pistachio. This the thing is same here. This is the hair. Okay, what is this actually? This is the thing. If you want to ask me how you do this one, this contain tiga barang. Ni satu, ini dua, and ghee Arab. Ghee Arab. Yeah. Tapi I perasan Ya, tu ini call it knafi hair. Yeah, so this is the one. You can try it. Okay. Macam rambut kan? Macam rambut. Ya, ini macam rambut. Dia buat daripada tepung sahaja. Dengan mesin khas lah. Mesin khas. Dia Ini besar. Premium Arab cheese. Premium Arab cheese. Akawi. We call this akawi. Akawi. This is the premium one. This is the top. So we butin dalam knafa. Yang dekat bawah ni, apa dia? Ini call it basbousa. Basbousa is something like semolina cake. Semolina cake. Ni call it mixed delight. This jumbo this. This Turkish delight. Turkish delight. Yeah. So I think also it's good to try it. Okay, which one? It's like Turkish. Which one is the best one? this Semua best? Yeah, semua. Okay, kita cuba. Yeah, okay. Dia Oh, bermacam-macam saya suka. flavor. Ada flavor buahan, ada flavor Seriously? bijan, Nutella. Tunjuk sikit kat kamera. Okay, boleh kita nampak? tengok apa Wah, rasa. gitu. Oh, yo, cantiknya. Sebenarnya kita kan, try. bila kita tengok, Bismillahirrahmanirrahim. rasa macam tak sanggup nak makan sebab sangat-sangat Sangat cantik. cantik, ya. Jadi kalau saya tengok makanan yang ada di depan ni kebanyakannya ditambahkan dengan warna hijau, warna merah. Jadi memang sengaja buat macam tu. Berwarna-warni. So Arab kita kenali sebagai negara yang berwarna-warni, ceria, you know. So dia punya manisan pun kita nak macam-macam campur semua color. Color campur. And lagi satu, kalau manisan Arab, kalau you all tengok kita tak kedekut bahan. Selalu penuh bahan dalam dia. Lepas tu kalau kita gunakan kacang pun, kita gunakan kacang yang premium, yang mahal saja. Betul. Gajus, almond, Pistachio. pistachio, ya. Kalau coklat pun coklat yang jenama yang mahal Yang lah. berkualiti. Yes, berkualiti. Okey. Saya yakin ramai penonton kita kat luar sana yang terliur, yang memang tak sabar. Dekat mana mereka boleh check it out Al-Afif ni? Kat mana? Okey. Facebook? Kita ada kedai. Kedai kita nama Al-Afif Sweets. Boleh tengok dekat Facebook kita lah. Just type Aiku Arab. Aiku Arab. Ya, ini kita kedai lah, walk-in kedai dekat Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Tapi kalau you all jauh, don't worry. Kita ada ejen seluruh Malaysia dan juga Singapura. Singapura pun ada. Ya. So Singapura yang sedang tonton kami ni, jangan lupa boleh pergi ke I Cook Arab. Aiku Arab Facebook, dekat sana kita ada list of agent. So Alright. agent akan hantar direct ke rumah you all. Okey, cantik. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Okey, sambil-sambil tu anda semua yang ada di rumah, komen sikit dekat Facebook kita. Bagi tahu kita apakah makanan kegemaran anda semua. Kejap lagi kita akan kembali dengan macam-macam lagi benda mengenai makanan. Jangan ke mana-mana. Hanya di Borak Kopitiam. Makan. Perkara paling bahagia bila kita hostkan sesuatu program adalah kita dapat sambil mengacarakan program sambil dapat makan. Yes. Sambil menyelam, minum air. Okey? Betul. Okey, tadi awal pagi kita dah kenalkan anda dengan macam-macam jenis cili, macam-macam baka jenis cili. Betul. Dan kemudian kita sajikan kepada anda pula dengan manisan Arab tadi. Betul. Sekarang ni rasa macam tak cukup lah. Rasa macam nak makan pedas belik lah. Nak makan pedas lagi? Maklumlah rakyat Malaysia. Sebelum makan tu kita kena masak. Okey, iyalah. Jadi kita kena minta tips daripada seorang chef yang terkenal. Rasa tak perlu dikenalkan lagi. Bersama dengan kita di talian kita ada Chef Sabri. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah baik Chef. Chef sihat Chef, apa perkembangan Chef? Lama tak jumpa. Okey, perkembangan saya ni, saya sekarang tengah buka hotel. Wow. Nama hotel tu Idea Hotel Kuala Lumpur. Dia konsep dia retro. Retro konsep, John Travolta punya konsep. Dia akan dibuka pada bulan Februari tahun 2022. Yang mana anda Golden Peak Hospitality Consultancy. Saya sebagai konsultan lah. Set up hotel dan juga saya buat kelas online bersama California Cheese. Besok ada pada pukul 2 sampai pukul 4 petang. Kelas online dengan menggunakan California Cheese. Itulah bolehlah sikit-sikit rezeki awal bagi. Alright Chef. Okey Chef, kena dengan kita punya topik hari ni. Topik hari ni Chef, kita nak sembang pasal makanan pedas.
Okey, dengar cerita penerbit kami pun ada bagi tahu yang chef akan kongsikan dengan kita menu 3 minit yang simple tapi pedas. Betul chef Ya, betul. Jom, apa nama menu tu? Menu dia ayam goreng pedas. Ayam pedas goreng pedas. Okey, jom kita tengok. Baik, Assalamualaikum. Bersama saya Master Shah Sabri Hassan. Hari ini saya nak kongsikan resipi yang paling mudah, ayam goreng pedas. Baik, saya menggunakan Diamond Copper Kuali ni yang bersaiz 34 cm ni. Saya dah masukkan bawang putih yang telah diiris, saya panaskan minyak, saya masukkan bawang putih dan saya kacau sampai dia naik aroma. Kemudian saya masukkan serai yang telah diiris. Saya masukkan cili kering. Cili kering ni lebih kurang dalam 10 biji sebab nama pun ayam goreng pedas. Saya masukkan daun kari. Saya masukkan sos tiram, lebih kurang 2 sudu makan sos tiram. Saya masukkan kicap pula, cili Thai. Dan kita kacau. Kemudian saya masukkan ayam yang telah digoreng berasingan. Jadi resipi yang nak buat ni resipi yang ringkas, resipi yang cepat. Okey. Jadi resipi ni kita sesuai dimakan. Orang kata la tu. Nak masak dia pun tak lama, lebih kurang dalam 3 minit. Kemudian saya masukkan garam bukit, garam Himalaya, lebih kurang dalam 1 sudu teh. Saya masukkan serbuk perasa ayam, lebih kurang 1 sudu teh. Dan kita kacau. Kemudian akhir sekali saya masukkan bawang Holland yang telah dipotong dadu. Bawang Holland ni kalau boleh jangan masuk awal-awal. Kalau masuk awal-awal dia layu, dia tak crunchy. Akhir nak masak tu barulah kita masukkan bawang Holland ni. Okey, dah pun hampir siap. Resipi yang ringkas. Dah pun siap. Resipi 3 minit ayam goreng pedas. Sebab tema hari ni tema masakan pedas-pedas. Akhir sekali saya hias dengan daun pudina. Dah pun siap satu resipi yang ringkas ayam goreng pedas. Selamat mencuba La Bamba Chicago Milano. La Bamba Chicago Milano. Nampak macam nak makan sekarang jugalah. Chef, saya ada satu soalan chef. Saya nak tanya. Ayam tu goreng macam mana? Chef goreng macam mana? Goreng. Ayam tu sebab kita masak teknik stir fry. Teknik stir fry ni masak dengan cepat. Jadi ayam tu sama ada kita panggang dulu ataupun kita goreng berasingan. Ini adalah masakan Cina Sichuan. Oh, Sichuan. Yes, Sichuan ni suka makan pedas. 这个我知道哈。 Wah, okey. Pandai kau ya. Chef, kita tahu chef banyak mengembara kan, kita pergi ke luar negara semua. Sebab hari ni topik kita berkait rapat dengan makanan pedas. Jadi mengikut pengalaman chef sendirilah, negara mana kan yang paling kuat makan pedas? Okey, negara yang paling kuat makan pedas Spain, kemudian China di belah-belah Xinjiang. Negara-negara yang sejuk. Negara-negara yang sejuk ni mereka kena makan pedas sebab untuk orang kata memanaskan badan. Kedua untuk baik pelancaran darah. Sebab tu negara-negara yang sejuk seperti Xinjiang, seperti Spain, Mexico, negara-negara panas pun mereka suka makan pedas. Tapi kalau kita ni negara kita yang paling pedas di Negeri Sembilan lah. Chef, dengan kalau melakor kau. Chef, kalau kita tengok sekarang ni dekat TV ni duk keluar chef merata-rata tempat dah chef pergi kan. Pelbagai negara dah yang chef dah hasilkan masakan yang sedap-sedap kan. Ada tak negara yang menjadi favourite? Dan kalau favourite tu kenapa chef? Negara yang paling favourite saya yang suka sekali lah negara China lah saya suka. Sebelah Xinjiang, sebelah Karoko tu. Di mana negara masakan Cina Islam. Di Xinjiang tu sebab dia berdekatan dengan sepadan Turkmenistan, Uzbekistan, negara-negara yang bercampur dengan Arab sikit, Cina sikit, India sikit. Chef pernah jumpa Gordon Ramsay tak?
Tak pernah lagi. Oh, kira Chef Sabri ni macam Gordon Ramsay kita lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Chef, kita sebenarnya kan nak minta petua sikit lah. Sebab biasanya bila kita potong cili dan sebagainya, kita akan rasa macam tangan kita panggil apa? Pijau. Pijau. Okey. Kan? Ada tak tips-tips macam mana selain daripada Tip pakai... tu, tangan tu gaul dengan minyak dulu. Oh, minyak biasa, minyak masak tu ke apa? Ke minyak apa-apa? Minyak masak lah. Oh, minyak masak. masak lah, Zai. Mana dah tahu minyak zaitun ke apa basuh ke? tangan. Janganlah pegang mata-gata ni bahaya. Oh. Itu pengalaman chef tu. Itu pengalaman saya. Masa saya apprentice dulu. Oh, so Tahun 85 kita tak tahu kan, kita tak pakai minyak. Potong lah, maksud saya kerja kat Chinese restaurant. So we need to slide almost dalam 20 kilo cili padi and cili kering tau. Kalau suddenly kita pergi ke tandas, faham-faham lah. Oh ya. Pengalaman tu. Okey chef, kita tengok chef kongsikan kita masakan pedas, chef dah pergi pelbagai negara. Tapi Fiona, kita nak tanyalah, chef ni penggemar makanan pedas tak? Saya mal-mal sebab saya more on Mediterranean punya style. Saya more on fusion. Saya tak boleh makan pedas sangat. Sebenarnya pedas ni baik untuk kesihatan, tapi jangan berlebihan. Nanti berlebihan dia akan menyebabkan penyakit usus dan sebagainya. Betul. Tapi pedas ni kita kena lawan dengan makan dengan keju, makan dengan manis. Tapi memang bagus makan pedas. Baik untuk kesihatan sebenarnya. Dia mengkandung vitamin E. Itu dia. Tapi secara sederhana lah kan. Secara sederhana lah. Ya, betul, sederhana. Yalah, dalam dunia ni Fiona, segala benda bukan bersederhana. Jangan berlebihan. Betul cakap Zaid. Okey, kalau kita tengok kan, cili ni kan memainkan peranan yang cukup penting dalam masakan Malaysia ni kan. Mungkin chef boleh kongsikan antara masakan negara kita sini yang banyak menggunakan cili. Ya, banyak. Antaranya terkenal dalam dunia nasi lemak kita, sambal nasi lemak, sambal tumis. Yang lagi sedap sekali daging salai. Kalau kata daging salai. Asam pedas, daging salai. Masak lemak cili api. Macam-macam lah. Kalau macam masakan Cina tu, stir fried chicken with dry chili, you know. Chef tahu tak sebenarnya nak suruh chef sebut sebab nak bayangkan. Wow, makan ni. Wow. Masakan Chinese food yang pedas kan? Yang chef paling suka apa? Makan dia kambing tu direbus dahulu dengan rempah ratus, kemudian disejukkan, kemudian digoreng, kemudian disejukkan, kita goreng deep fried sampai dia crunchy, sampai dia rangup, kemudian kita goreng, kita panaskan kuali, masukkan minyak, masukkan bawang putih, masukkan cili kering, masukkan Sichuan pepper, masukkan sedikit kicap, kita kacau-kacau. Itu dia punya rasa La Bamba Chicago Milano. La Bamba Chicago. Aduh, tu apa? Tapi kan pernah tak dengar orang cakap sebenarnya pedas tu bukan taste, dia bukan rasa, dia adalah rasa sakit. Betul ke chef? Pelik tu, dongeng tu Fiona. Chef dengar tak? Chef dengar tak chef? Dengar. Apa soalannya Fiona? Soalan dia adalah apa soalan dia lagi? Soalan dia adalah pernah tak dengar ada orang cakap sebenarnya rasa pedas tu dia bukan rasa pahit, manis, bukan antara salah satu adik-beradik tersebut, tapi dia adalah rasa sakit. Betul ke chef? Ya. Dia sakit sedikit tapi sedap dia. Dia sakit di hujung lidah saja, sekejap saja dia akan panas di hujung lidah, kemudian lama-lama dia akan rasa relax, dia akan rasa macam kekal selama-lamanya. Tak. Tapi pada orang yang penggemar makan pedas lah. La Bamba Chicago Milano, betul tak? Salah tu. La Bamba Chicago Milano. La Bamba Chicago Milano. Saya daripada tadi chef duk borak dengan Fiona, dalam kepala saya duk keluar tu. Tanyalah apa makna dia. Makna dia apa chef? Makna dia chef. Makna dia bila kita masak, kita kena seronok, ikhlas, happy and enjoy. Chicago tu kalau kita masak jangan menipu, tak baik, hukumnya haram kalau kita masak dengan cara menipu ni. Tak basuh tak apa. Milano tu maksud dia brand masakan kita tu macam Ferrari. La Bamba Chicago Milano. Betul chef. Izinkan saya guna chef. Macam best juga guna ni. Baiklah chef mungkin boleh kongsikan Facebook dan Instagram chef. Okey, saya selalu banyak kongsikan ilmu dunia masakan saya sama pelajar-pelajar dalam Instagram saya. Instagram saya yang lambang di belakang tu ada Biker Chef. Itu saya banyak kongsikan ilmu dunia masakan, pengalaman saya di luar negara, macam mana betul-betul nak menjadi seorang chef yang berjaya. Tapi bagi saya, chef yang dan isteri kita merasa dengan hati dan jiwa. Masya Allah engkau. Yang tu Instagram saya.
Okey Chef, terima kasih banyak-banyak Chef kerana sudi meluangkan masa sebab kita tahu Chef merupakan salah seorang manusia yang sibuk kat Malaysia ni tapi still sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak Chef. Terima kasih Chef. Chef, permintaan terakhir Chef. Sekali lagi. Sama-sama. Okey, bye. Sekali lagi, sangat bye lagi. Dia bye dah. Tak apa. Terima kasih. Alright, kita baru nak dengar dia cakap Alibaba, Chicago, kejap. Milano. Chef pula Zack. Ya, saya dah chef. panggil Chef dah. Okey, panggil saya Chef. Saya suka. Chef Zack. Kita baca sikit komen kawan-kawan kita yang ada di Facebook kita. Okey, apa? Kalau kita tengok Haris Hashim cakap, sebut cili gronong ni kalau tergosok kat mata boleh jadi Kasim Selamat dah ni. Saya dah faham kenapa dia kata Kasim Selamat. Kenapa? For you to find out lah kan. Lagi. Okey, nanti Zack ni tak baik tau. Tanya tapi tak nak jawab. Lepas tu ada lagi ni Azizah Isha cakap balik dari Sarawak. Dulu kawan bagi oleh-oleh cili terpedas ni. Tapi semai tak hidup pun. Iklim dan juga baja. Sebab tadi ada cakap kan, baja memainkan peranan yang amat penting untuk tanam cili. Jadi mungkin kejap lagi rasa macam tanam cili tak hidup-hidup kan. Boleh try. Ubah-ubah sikit portion baja dan sebagainya. Baik, kita dah cakap pasal makanan pedas. Kita dah try masakan manis. Lepas tu Zack pun terkejut ni sebab dekat belakang kamera ni ada tetamu yang istimewa. Rasanya mesti Zack pernah nampak mereka ni datang siap kita. Lepas tu rasanya kalau mereka datang, kita akan makan makanan pedas tau. So Zack macam dah gosok-gosok tangan. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan tamu kita di talian. Dengan seorang penyanyi dengan kita. Kita ada Ika Mustafa. Hello Ika, apa khabar? Baik. Apa khabar you guys? Alhamdulillah. So kita belum makan cili lagi. Saya tengah excited ni. Okay. Tapi sejajar dengan kita punya topik hari ni lah. Kita nak tanya Ika dulu. Ika suka makan pedas tak? Saya suka makan pedas. Yes. Datang kat sini. Kita ada geng-geng makan pedas. Alright. Ika, baik. Sekarang ni kita nak bicara tentang Ika punya lagu yang terbaru. Yang judulnya Puja. Betul. Siapa sebenarnya Ika Puja ni? Saya puja awak. Apa yang sedang berlaku ni? Jadi tu. Boleh tak? Alright. So Puja. Puja ni, waktu kita record saya memikirkan sebab kita nak nyanyi kita kena ada fikir pasal someone tau. Betul. Tapi saya tak ada fikir pasal siapa. So saya suka this guy from a K-pop group nama dia Stray Kids. So saya nyanyi lagu ni dekat Stray Kids. Tapi kan Ika, ini kira lagu terbaru dan lagu ni pun walaupun baru dan dia menjadi OST untuk Dia Cinta. Ika. Betul. Macam mana tiba-tiba boleh jadi OST pula ni? Dia bukan tiba-tiba tapi mungkin Ika boleh ceritakan perjalanannya. Okey, ni single kedua saya bertajuk Puja. Single pertama saya lagu Damaikanlah pun telah menjadi OST untuk drama TV3 bertajuk Setelah Dimiliki. So Puja, waktu kita tengah berbuat tentang Puja ni, kita memang dah planning untuk jadikan OST untuk drama Dia Cinta. So waktu kita buat tu memang dah plan dengan TV3 untuk dikeluarkan sebagai OST. Tapi sebenarnya apakah kisah lagu Puja ni? Kalau tanya Zack lah kan, Ika kan, dia macam persoalan lah. Macam Zack tanya kat Ika kan, do you puja me like I puja you? Betul tak? Betul tak? Dia macam bertanyakan soalan kan. Tapi kalau Ika rasa macam mana? So basically lagu ni macam sebelum kita kan, kita akan ada satu fasa ni yang kita tengah mengenal hati budi, tengah tak sure dia suka kita tak time tu, macam tengah butterfly. So do you puja me like how I puja you? So lagu ni very relatable lah untuk orang yang tengah melalui fasa tu. Suka tak? Suka tak Fiona? Suka tak Fiona? Suka. Tapi Zack nampak gayanya lebih suka. Terpacar di mukanya. Bukan sebab dia punya lirik tu. Tapi sebenarnya kan saya lagi suka dengan orang yang terlibat dalam lagu ni. Sebenarnya orang hebat-hebat. Mungkin Ika boleh ceritakan sikit. Lagu ni dia dikompos oleh Audimot dan juga Tisha Tia. So Audimot dan Tisha Tia ni diorang dah buat banyak lagu untuk K-pop groups. Macam Wikimeki, Yeezy, banyak untuk K-pop group. So this song pun ada macam elemen K-pop. So saya sangat bersyukur lah diberi peluang untuk menyanyikan lagu ni. Macam mana Ika boleh dapat Audimot? Sebab kita tahu Audimot ni seorang komposer namanya besar. Macam mana Ika boleh berani terus macam boom? Apakah kisah di sebaliknya?
So sebenarnya saya dah bekerja dengan Audimod sejak saya bermula umur 17 tahun. Okey. Saya dah kenal dia lama dah. So saya diberi opportunity kali ni lagu kedua saya untuk bekerja dengan dia, alhamdulillah. So sebenarnya Ika, macam kita tahulah, Ika pun kira macam pendatang baru juga kan, penyanyi yang mempunyai bakat yang besar. Untuk lagu Puja ni, adakah Ika merasakan ini adalah genre yang Ika nak bawa? Ataupun sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati Ika, dalam jiwa Ika yang belum dikeluarkan lagi? So I am more towards ballads. Tapi lagu ni kita nak bawa kelainan sikit ke arah pop, bubbly, macam fun sikit. Tapi sebenarnya saya more towards ballad lah. Okey. Jadi maksudnya masa akan datang pun Ika akan fokus kepada genre ballad. Saya open untuk try new things. Okey. But fokus saya more to ballads lah. Okey, satu lagu ballad Ika boleh nyanyikan secara langsung kepada kami. Silakan. Chorus. Sekarang, okay. Sekarang. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. Ika cuba check phone. Kenapa? Job masuk. Confirm macam ni. Ika, kalau macam ni lah suara Ika InsyaAllah boleh pergi jauh ni Ika. Boleh tahan lama ni. Alright. Juri ke? Macam mana? Juri ke ni? Bukan juri. Tapi kalau nak lagu bolehlah DM. Banyak. Tapi so Ika apakah projek-projek akan datang yang mungkin Ika dah plan mendatang? Yes. So sekarang saya memang tengah ada planning for some baru ujung bulan Oktober ni, tapi saya masih tak boleh nak share lagi sekarang. So Okay. follow my Instagram and I'll follow back. Gitu ke? Yes. Okey Ika, kita dah tahu ya Ika suka ballad dan sebagainya. Lepas tu Puja pun baru keluar. Lepas tu nanti pun akan ada lagu lagu baru yang akan dikeluarkan juga. Jadi saya nak tanya Ika rasa kita punya industri sekarang ni macam mana industri muzik kita? Salah soalan dia. Industri sekarang, I think it's very open to new things sekarang. Sekarang kita dah ada banyak genre baru yang rakyat Malaysia boleh terima. So I hope in the future lagi boleh terima genres yang berbeza macam R&B. Because I love R&B too. Tapi sekarang ni masih belum lagi open towards that area. So I hope in the future akan semakin open. Alright. Okey, apa lagi Kak? Kongsikan Instagram. Kejap lagi Zack nak follow ni. Okay, Zack atau sesiapa saja yang nak tahu updates my career, boleh follow saya di Instagram Ika Mustafa ataupun YouTube channel Ika Mustafa. Dia pergi gym juga Fiona. Ika pun pergi gym juga. So pujalah ni. Puja. Okey Ika, terima kasih banyak. Semoga segala urusan Ika dipermudahkan. InsyaAllah kita akan jumpa di masa mendatang. Nama Ika kalau macam itulah suaranya, bakatnya begitu. Jaga disiplin, jaga karakter, fokus, insyaAllah awak akan pergi jauh. Alright Ika. Terima kasih. Saya suka dengan dia nyanyi tadi yang live tu, saya terkejut tau. Ya ke? Zack nampak terus teruja terus puja. Nasib baik ada masa. Baiklah, kejap lagi kita akan tak tahulah saya nangis ke Zack nangis. Kenapa? Nak tahu kenapa? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Stand by. Nervous. Sebelum Fiona dan juga Zack menangis, apa kata kita tengok ada satu video kita telah sediakan kepada anda semua mengenai cili terpedas di dunia. Jom. Lego. Tahukah anda terdapat pelbagai jenis cili yang sangat pedas di dunia ini? Nak tahu apa jenis cili yang terpedas? 7 Pot Primo adalah hasil kacukan 7 jenis biji cili. Ia ditanam selama 8 generasi. Ciri fizikal cili ini agak berketul-ketul, berkedut dan mempunyai ekor di hujungnya. Cili ini mempunyai 3 variasi warna iaitu merah, jingga dan kuning.
Cili ini berasal dari Trinidad. Berlainan dengan jenis cili yang lain, Trinidad Seven Pot Dola ini tidak mempunyai warna merah untuk menunjukkan rasa pedasnya. Fizikal cili ini agak unik kerana kulitnya berwarna coklat pekat dan agak berkedut. Cili ini juga dikenali sebagai coklat Seven Pot dan Seven Pot Brown. Sesuai dengan namanya yang ganas, cili ini mendapat tempat kedua cili terpedas di dunia. Namanya seolah-olah memberi amaran akan rasa sengatan kala jengking apabila memakannya. Cili ini turut berasal dari Trinidad. Jangan tak tahu, cili ini memegang rekod cili terpedas di dunia sejak tahun 2013. Gambaran kepedasan cili ini adalah 200 kali pedas dari cili jalapeno kerana ia adalah campuran ghost pepper dan red habanero yang mempunyai bentuk yang unik seperti ekor yang berbisa. Dalam banyak-banyak cili yang disebut tadi, yang mana satu yang penonton pernah cuba? Jawab. Yang mana satukah yang anda pernah cuba? Baik, kita berjam-jelik, berborak, hu ha kan? Dah hampir ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu, tak sah kalau kita tidak akhirkan dengan masakan pedas yang telah menjadi igawan ramai, terutama sekali yang berada di sekitar Lembah Kelang ni. Baik, sekarang bersama dengan Zack kita ada Encik Muhammad Firdaus Abdul Wahid, seorang pengusaha makanan pedas. Betul? Ya, Firdaus, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Rasanya sihat. kita macam pernah jumpa dulu kan? Berapa juga kan? Okey. Zack, maksudnya Zack pernah try lah makan secara langsung. Zack tak tahu kalau ni sama ataupun tidak. Tapi rasa macam lebih kurang. Rasa macam sama. Tapi sedap, Fiona. Sedap memang sedap lah. Sebab saya pernah try juga. Ya ke? Sebab saya memang suka makan pedas dan siapalah tak kenal kan. Okey, Zack macam ada soalan nak tanya ni. Kenapa? Zack nak tanya soalan ada? Tadi Zack macam nak tanya. Okey, hari ni kita nak tunjukkan apa ni? Kita panggil nasi ayam gepuk Pak Gembus lah. Nasi ayam gepuk Pak Gembus. Jakarta. Okey. Jadi proses dia macam mana nak buat semua ni? Mungkin boleh terangkan kepada kita. Okey, sebenarnya ayam yang kita bawa ni actually ayam yang dah marinated, ayam yang kita dah rebus, lepas tu kita bawa ke kedai dan kita goreng. So kalau kat depan kita ni ada dua jenis ayam, yang ini original, yang ini crispy. So dia ada dua jenis lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat atas tu dah ditaburkan dengan cili. Sambal cili. Sambal tu kita dah marinated dengan kita punya bumbu, dengan kita punya cili, dengan ada bawang dan bahan-bahan yang lain lah. Tapi kan Fiona, macam tadi Fiona cakap Fiona pernah rasa kan? Okey, saya nak tanyalah kan. Sambal sambal yang gepuk ni, dia tak sama dengan sambal yang kita buat kat rumah. Dia sebenarnya apa dia punya secret tu? Soalnya Firdaus. Bumbu dia tu. Bumbu dia tu. So memanglah macam kita dapat komen, try apa semua kan. Tapi dia sebenarnya bumbu ni datangnya daripada Indonesia yang dicampur. Maksudnya kalau orang try macam mana pun, itulah kita punya resepi rahsia kita. So dia berbalik kepada rahsia tu kan. Dia memang tak bagi. Kita dah cuba cocok, dia petik rahsia lagi. Patutlah saya dekat rumah dah try sampai mengalir air mata, tak dapat hasil yang macam ni. Apa kata sekarang ni? Dah air terkeluar dah. Bila kita tengok sambal kan, kita tengok demonstrasi untuk buat sambal ni. Ya, ada Jom. Jom sama-sama kita saksikan. Okey. Okey. Indonesia dengan cili Vietnam. Cili kampung Indonesia, maknanya memang import khas daripada Indonesia lah. Betul. Itulah dia. Kalau cili kampung Cameron tak boleh boleh cuba. Tapi dia tak adalah dia punya originality tu. Dia Jogja. Tengok kan. Okey, so lepas tu kita buat apa ni? Ini kita letak minyak. So actually kita ada batu giling. Batu giling tu khas special daripada gunung berapi. Tengok tu. Dia special gunung berapi Indonesia. Original. Jogja tu? Jogja. Merapi tu? Betul. Dekat sini memang batu giling tu handmade tau. Dia buat handmade. Dekat sini memang tak ada lah. Tak ada. Memang kita import daripada Indonesia. Kalau kita tengok dekat sini tu, possibility batu tu batu simen. Batu simen. Dia ada tapi dia batu simen lah. Betul tak ada? Rasa dia tak sama lah. So kalau kita giling-giling tu, dia akan tak bagus lah untuk food tu. Betul. Saya nak tanyalah kan, macam saya selalu tengok, saya suka antara bila kita pergi kedai yang gepuk macam ni kan,
saya suka tengok dia punya performance. Okey. Kita duduk tapi dia tengok Persembahan dia lah, persembahan dia. Persembahan dia. Dia tenyih kan. Macam Firdaus sendiri pernah tak tenyih tu sendiri? Pernah. Saya sebagai owner memang saya patut tahulah memang kita kena kita dulu kena buat benda tu. Apakah cabaran yang paling besar untuk jadi penenyih? Penenyih ni saya panggil. Penenyih itu satu, kita nak buat proses tu, kita nak buat sambal tu dia ambil masa juga. Maksudnya dalam 20 minit. Sebab kita nak pastikan dia punya gilingan tu rata, apa semua rata lah. And kedua, biasalah bila kita berhadapan dengan customer ni, bila kita nak tunggu tu, kita dalam proses tu, itu yang difficult part dia tu. Betul. Sebab kita ramai restoran dia masak dekat belakang, tapi kita masak kat depan. So Betul. kita kena be always prepared lah. Betul. Kalau penonton dapat tengok pun Daus ni, kan, kamera tunjuk kamera kat Daus ni, tengok dia punya lengan dia punya chest dia. Sebab dia menenyih. So selalu macam ni kan. Lama-lama jadi besar, betul tak? Betul. Merah muka Daus kan. Okey. So, sekarang ni sebenarnya kita diberi tugasan sebenarnya. Apa tugasannya? Cabaran kita nak kena makan rasa sambal. Kena rasa sambal ni kan. Sabar, saya bagi ruang kepada Fiona lah. Sama-sama lah macam tu. Sama-sama. Boleh, betul ke? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Okey, so sebenarnya sebelum kita rasa, nak tahu juga sebab setahu saya pernah pergi Georgia. Okey. Dan diberi juga makan sambal macam ni lah. Dan kita boleh pilih sama ada nak berapa cili macam tu. Betul. Actually kita daripada mula pun memang kita buat konsep yang tentukan sendiri pedasmu, anda pedas kami puas. Cuma sekarang ni yang kita setkan lah, maksudnya yang berapa cili. Tapi kalau macam kita punya customer lama ni, actually dia dah tahu dah. Dia datang, dia nak berapa cili, dia boleh request. Actually kita punya customer lama lah. Dia punya penggiling cili tu memang asal Indonesia ke atau macam mana? Sebahagian daripada Indonesia dan sebahagian orang lokal. So kita campurkan. Terbangkan dari Indonesia tu Sifu. Ajar betul. Dah pakar, dia terbang balik lah. Betul. Apa lagi Zaid? Jomlah. Nak buat sekarang ke? Kita. Saya tak dengar apa-apa ni, saya risau. Okey, boleh? Boleh, sila. Boleh? Okey, teman lalu penonton. Alright, Maaf so depan. mungkin Zaid nak pergi sebelah situ ke macam mana? Boleh. Yang ini ayam crispy, yang ini ayam original. Okey, Fiona kena ayam sambal crispy. pun saya crispy. Okey, boleh. Saya mau original. Okey, mungkin Cik Firdaus di tengah-tengah ya. Okey. So kalau kita tengok sambal dia jenis yang sama lah kan? Okey. Yang ini level biasa, yang ini level pedas. Siapa yang kuat pedas boleh try lah. Okey Fiona, I think crispy. Tak apa, boleh kita cuba. Okey, boleh cuba tak? Ada sudu, kalau nak kicap, di sini ada kicap okey. Untuk kurangkan dia punya level pedas. Okey, boleh? Tengok saya buat sesuatu tau untuk penonton Borak Kopitiam. Saksikan. Apa Zaid nak buat? Sabar. On live TV kan? Okey, tak apa. Tapi kita tak kicap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak kicapnya semua. Okey. Alright. Tapi ayam gepuk ni dia kena makan waktu pedas. Betul. Kenapa? Time waktu fresh, maksudnya masa tengah panas lah. Tengah panas. Jomlah makan sekali Fiona. Sabarlah. Firdaus, jemput. Dia letak. Ni saya pernah letak. Ni kan open house. Okey, kita cuba Kita cuba Kan dia tak ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba tau. Cuba. Okey, ayam gepuk. Okey. Sambalnya. Zaid tak buka masa sambal ni adalah itulah rahsia tu. Yang digiling dekat atas gunung berapi punya batu. Okey. So bumbunya campur cilinya. Betul. Oh, waduh. Dah jadi Indonesia yang dah aku ni. Okey. Zaid. Sabar. Takkanlah tak buka emas, sila buka emas. Okey, so kita ada kubis goreng sikit ni, kita letak. Boom. Okey. So sekarang nak buat apa Fiona? Makanlah Zaid. Makan. Saya buka emas izinkan Boleh buka emas sikit Okey, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid dah getar-getar. Kalau kamera dapat tangkap lah. Ayo. Okey, kalau Zaid dah try, saya nak try pula. Kena challenge ni. Cakaplah ni pedas. Pedas. Okey, sekejap. Memang tak pernah menghampakan ayam gepuk ni geram, sedap. Memang kena campur dengan ni kan? Dengan apa? Cendawan ni. Itu kubis goreng. Oh, kubis goreng. Okey. Tapi dia kalau dah sejuk dia lemau sikit lah. Tapi kalau dia tengah panas tu memang lagi sedap kalau kita nak makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kalau Zaid makan cili macam tu, saya pun nak makan lah. Boleh makan tak? Boleh ke? Wow, okey. Woi, tapi Firdaus. Ya, saya.
satu benda yang saya boleh katakan tau. Masakan pedas ni, dia ada peminat-peminat dia yang tersendiri. Betul. Macam Firdaus seorang pengusaha perniagaan apa tu? Ayam gepuk Pak Ayam Gembus. gepuk Gembus ni. Apa yang mengajar Firdaus secara peribadi? Mengajar bila saya. jumpa orang ramai suka makan pedas, cara-cara mereka ni semua. Actually saya sendiri pun memang peminat tegar makanan pedas. Maksudnya macam saya sebelum ni kalau kita tahu sinonim ayam penyet lah. Ayam penyet. So sebelum ayam gepuk ni masuk Malaysia, itulah saya punya makanan hari-hari, nasi ayam macam tu kan. So even saya kalau kat rumah tu, kalau mak saya masak memang saya ada 2-3 cili dekat saya. Saya kalau tak pedas tu tak puas. Ada orang cakap Ya. makan pedas ni dia dilatih. Boleh dilatih. Maksudnya kalau sekarang ni tak boleh nak faham pedas. Tapi kalau you makan pedas setiap hari, kalau lama ni memang boleh tahan. Contohnya saya boleh cakap kawan saya lah daripada pantai timur. So dia orang Terengganu kan. So orang Terengganu kalau kita cakap manis ke macam tu kan. So dia actually bila saya ajak tu dia cakap aku tak makan pedas. So bila saya bawa dia datang kedai saya tu, yang jadi sampai sekarang jadi kita punya regular customer. Sampai dia makan tahap pedas pun macam saya. Kau sampai sekarang makan macam ni Tahap pedas Cik Firdaus macam mana? Saya kalau normally saya pakai biasa je lah. Biasa. As long saya ada rasa pedas tu, saya rasa dah puas hati dah. Yang ni tadi apa? Pedas? Yang ini pedas. Yang ni Dia pedas. bukan biasa? Yang ni bukan biasa. Okey. Ke nak luar biasa? Tak patutlah. Ada yang luar biasa? Tak ada. Maksudnya kalau kita punya kedai ni actually kita boleh request berapa cili kita nak. Kalau kata sampai tahap ni kita pernah buat kontes yang orang datang kedai tu dah sampai 400 lebih cili. Ui. Okeylah kalau macam bajet lah kan. Yang kalau pedas ni biasa berapa cili? Pedas bagi saya setiap orang tu berbeza kan dia punya tahap kepedasan, tapi kalau macam saya yang kita buat level ni is a standard orang Malaysia lah. So kalau katakan extra pedas tu memang pedas lah. Memang pedas. Tapi dengar pun rasa macam teruja dah macam best ya. Maklumlah kita di sini memang suka makan pedas kan. Okey, jadi bagi anda semua mungkin yang dah tengok kita makan terliur, boleh pergi ke Facebook. Facebook Ayam Gepuk Pak Gembus Malaysia dengan kalau Instagram kita tu Ayam Gepuk Malaysia. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Nampak kita jangan disangka air yang tenang tadi buaya. Ini tengah berpeluh ni. Tengah menahan ni sebenarnya. Tapi kita kena kontrol. Kita kena kontrol kacau. Buat orang kampung tengok. Okey Daus, terima kasih banyak Daus. Terima kasih juga kepada penonton kerana terus setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Pelbagai info-info menarik yang telah kami kongsikan kepada anda. Dan kalau anda ada apa-apa info yang ingin dikongsikan kepada kami, silakan beritahu di ruangan komen di Facebook. Dan insyaAllah tim kami di Borak Kopitiam akan mengangkat idea di anda, insyaAllah. Betul. Baiklah, kami akan tinggalkan anda dengan sajian lagu daripada Ika sendiri, persembahan dari rumah, lagu Puja. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Kadang-kadang ku terfikir-fikir, pandanganmu terhadapku, curi-curiku lihat